Maka berkomor-komor kita masukkan air ke hidung. Madmadah, istinsyak. Madmadah ni komor. Kita ambil air, kita komor. Kita bubuh dalam mulut, tak komor boleh pahala dah. Kita ambil bola mulut, buat debit gitu. Boleh pahala. Dah kalau komor, 2 pahala. Nampak? Fadilatun mustaqillatun. Bubuh air ke mulut, 1 pahala. Komor kocok-kocok, 2 pahala. Lepas tu kehek, 3 pahala. Faham? Masuk air ke hidung. Nah, kita masuk air ke hidung, kita dah isap, kita buat bubuh gitu. Boleh 1 pahala. Isap, 2 pahala. Seng pula, buat gitu, 3 pahala. Nah, jadi cara Nabi buat, Nabi ambil 1 air, 1 cebok, Nabi bubuh dalam mulut, baki di tangan, Nabi bubuh di hidung. Ambil pulak, bubuh di mulut, baki di tangan, bubuh di hidung. Itu cara yang terbaik. Nah, tapi nak buat mulut dulu boleh, komor 3 kali, lepas tu hidung pula boleh. Cuma kita nak khabar rahsia masuk air ke hidung. Nak masuk air ke hidung, sunat isap gini. Buat gitu. Itu yang afdal sekali lah. Tapi kita tak boleh buat gitu. Pasal apa? Pasal lemah. Faham tak? Memang lemah dah air banyak. Rebos situ le. Tok Imam kata, mana nak naik-naik? Nampak ramai kat Allah. Tengok setambung duk rebos situ. Nah, pasal tak tahu kafiat. Ni nak khabar. Peri tak kena cah. Yang sunnah, yang afdal gini, kita ambil air, kita buh di tapak tangan sebelum istinsyak nak masuk air ke hidung ni, kita isap dulu di hak kosong. Ni air sini isap dulu. Tinggal ujung napas dah baru isap. Dia tak gerak, dia tak kuat. Jadi dia naik tak sampai dalam otak. Faham lagi? Ni hak mula-mula. Sekarang hati. Nak dah apa suruh mudak tahu kehala. Ulama khabar belaka se. Tarik hak kosong tu. Tinggal ujung pun. Tinggal sikit ni dah masuk dalam ni, duduk kat ni. Buat lagi testing. Ni yang mula-mula. Gangguan dia. Tak kata apa. Dia tengung. Lepas tu duduk main kat kolah ha. Beratnya. Kau kat sini kau baluk tu. Faham tak? Allahu Rabbi. Tak mau khabar, kena khabar tak? Walaupun takut, mungkin ada orang tak tahu. Takut dah, gitu khabar kau. Tak semua orang tu dia tahu belaka. Dan meniga-niga basuh-basuh 3 kali itu sunnah. Dan sapu pun 3 kali. Maka menyapu sekalian kepala itu dapat sunat lebih lagi. Maka menyapu kedua telinga serta memasukkan ke dalamnya 2 telunjuk. Ke dalam 2 lubang telinga. Telinga ni celup air gini tak apa dah. Dia basah tangan. Hak belakang ni untuk belakang. Hak ni pusing kot ni, naik kot ni. Dia ada lubang tu awak balik dah. Ni. Kot ni. Daripada lubang ni naik kot ni, turun kot ni. Boleh. Kot ni boleh. Pusing kot ni boleh kau. Ni kita masuk dalam lubang ni. Tak, cerita pusing kot ni. Masuk dalam lubang telinga. Pusing kot ni balik. Dia rambut dia gitu je teng. Faham tak? Siapa yang buat daripada sini tak sampai ke lubang telinga, kena tengok telinga dia. Mungkin cacat. Dia gitu. Hak belakang tarik kot belakang. Dah kalau kita buat gini saja boleh. Dah hak Rasulullah buat. Tekan gini, tarik kot ni, hak ni main kot ni. Pusing kot ni. Sebetul sangat saja. Ada kan gitu-gitu kau anda lah. Nak afdal. Nak afdal. Jari telunjuk masuk dalam. Jari telunjuk. Jari telunjuk. Macam orang bang Tok Bilal. Jari telunjuk ni guna buh dalam lubang telinga. Ada Tok Bilal tak buh dia jari telunjuk. Dia pegang pipi. Berat Tok Bilal. Saya pun tanya orang baca kitab, dia pergi belakang hati cana Tok Bilal. Tok Imam dengan Tok Bilal bukan sini dah ada. Bila kita pergi ngajar, Tok Imam Tok Bilal keluar. Pergi makan hati cana cik. Dah aku pandai dah. Dekat nak bang masuk dekat. Mana terror dah tu. Tapi bang kan linga. Ada kan linga. Nampak mudak ngaji. Orang ngajar mu pergi bahang hati cana. Bukan mu imam masjid haram. Imam dalam barang baru. Belajar. Kalau pandai tak apa. Kan linga. Allah. Nabi khabar kepada Bilal, khabar kepada muazzin, hendaklah meletakkan jari telunjuk dalam lubang telinga. Bukan buh kat pipi. Tujuan nak suruh kuat suara. Buh kat pipi, Tok Bilal sakit gigi. Betul tak? Dah dosa, tak dosa. Tapi dah gitulah. Pasal orang tak suruh.
Dah jadi guana. Tak jadi guana, ada di bid'ah gitulah. Orang suruh masuk telinga. Sebab bila kita masuk jari telunjuk dalam lubang telinga, suara kita akan jadi kuat. Tak? Nabi tahu lama lagi, kita tak tahu. Nah, sebab bila kita masukkan jari telunjuk dalam telinga atau benda-benda lain, kita cocok gini, kita mesti cakap kuat. Dalil tengok orang pakai benda buh di telinga budak-budak ni. Walkman tu, buh ni. Dia punya speaker bulan ni ya. Nah. Sini tengok, kita tanya dia. Nak? Balik bila? Balik malam. Padahal dia bukan cakap slow. Betul tak? Tapi dia pakai jadi cakap kuat. Nabi lama ke kita. Sebab tu bila kita masuk kita bang juga. Allah. Suara dia kuat. Sebab bila kita buat ini, sebab kita bang slow jadi tak dengar. Kena kuatkan suara. Maka jadi kuat. Nak? Ni slow. Allahu akbar. Ke bila? Macam anak dara demang. Nah, banglah kuat sikit. Bid'ah tu bang perlahan. Nabi suruh tukar orang. Orang yang mana bang perlahan, tak sebang. Orang yang bang suara kuat. Nak? Gitu. Jari telunjuk masuk gini. Masa ambil wuduk. Apa dia panggil jari telunjuk? Tak ada. Buat tunjuk Dah kita tunjuk dengan ibu. Bengong. Macam-macam nyakit kita ni. Nak? Dia berasa ke bandar itu? Nak? Tunjuk ada tunjuk gini. Berat anggur. Hei, tunjuk dengan jari telunjuk Raja ke, menteri ke, menteri besar ke? Menteri besar kena pecat ke tak kira? Faham tak? Kena tunjukkan jari telunjuk. Sebab tu Nabi kata jari ni jari telunjuk. Sebab apa? Jari untuk menunjuk. Rasulullah pernah tunjuk kepada sahabat dengan guna jari ni. Nabi tak tunjuk guna jari ibu. Faham? Dan kalau kita guna jari ibu ni haram. Tak haram. Tapi afdal jari telunjuk. Kita duk ingat orang kelas-kelas, orang banyak bangsawan, orang hebat tunjuk dengan ibu. Nah, ketua pengarah. Sini tuan. Habis bawah tak tu pasal ada maknanya ada benda ni seolah-olah maknanya meletakkan martabat seorang. Tak tu mana-mana jari tunjuk. Tapi kalau buat juga jangan bala, tak salah, bukan kata jangan marah, cuma nak khabar boleh guna jari telunjuk. Faham tak? Dan dia lebih afdal. Jadi lepas pada malam ni jangan marah orang guna jari ibu. Tak ada masalah. Jadi senang gitu. Bukan kita nak suruh marah. Tak salah pun. Cuma nak khabar, takut bila kita tunjuk dengan jari telunjuk orang kata kurang ajar. Kalau tunjuk gitu, tunjuk gini. Faham tak? Ada kok gitu. Dia marah kita tunjuk. Dah orang besar-besar mari, dia masuk depan tu tak, apa tunjuk gitu? Kalau tunjuk gitu kurang ajar bagi. Buat gini. Padahal mu bodoh kan kurang ajar. Gini lah. Jadi nak tunjuk gini ke boleh, gini pun boleh, tak ada masalah. Cuma afdal jari telunjuk. Faham? Kalau dia kata ibu lebih afdal, tu bodoh lah. Tu salah. Kalau dia kata ibu lebih afdal. Tapi mu nak guna ibu juga tunjuk, tak salah. Faham? Jadi urus tempat. Tapi nak Rasulullah sahabat tunjuk dengan jari telunjuk. Dan kita kena intikad jari telunjuk lebih baik daripada tunjuk dengan ibu tangan. Tapi orang yang guna ibu tangan, kita jangan marah. Kerana tak ada dalam mana-mana nah yang larang tunjuk dengan ibu tangan. Cuma tak berlaku zaman Nabi. Ada orang dia kata, tak ada. Dengan ibu tangan paling molek tunjuk. Nampak mulia, nampak mana tawaduk. Baik, mu kata balik ibu tangan, kayak gini mu tayak awal, mu angkat ibu tangan. At-tahiyyah. Lepas salam bagi kacang sebuku. Kacang cak ibu tangan. Faham? Mu jangan lawan aku. Aku peluru spare banyak. Dia nak terak juga, nak suruh molek juga dia. Dadang kita. Faham? Makan ibu tangan. Illallah. Enggak lenang. Memang ada wakna tu. Faham tak? Kalau orang tengok. Mazhab mana pula panggil. Lama, lapar perut lah aku bang. Layang bok-bok ni. Sekat sejang lah. Sikit lagi dah. Itu soalan ni. Soalan banyak ni.
Nah, tak boleh lama-lama. Kena berhenti lah. Alih kacau. Nah, kemudian kita berhenti dekat itulah bermula sunat air semayang itu mengucap bismillah, insya-Allah kita sambung balik.